Australia diterlantarkan orang tuanya di Thailand. Bayi hasil penyewaan rahim ini lahir kembar, namun hanya saudara kembarnya yang sehat yang dibawa pulang ayah ibunya. Hidup harus berlanjut bagi Pataramun Chanbua. Ia menggantung masa depan kedua anaknya pada warung kecil ini. Pernah terbelit utang, Chanbua mendapat uang berlimpah setelah menyewakan rahimnya bagi pasangan Australia. Namun dari situlah masalah meruak. Tahun lalu, ia setuju menjadi ibu titipan dengan imbalan $16.000 Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Muhammad Mazhar. Nama matrik 16 DGU21F1004. Hari ini saya akan bincangkan tentang isu ibu tumpang. Apa itu ibu tumpang? Ibu tumpang adalah dilakukan dengan mengambil sperma dan ovum pasangan terlibat yang disenyewakan di luar dan kemudian dipindahkan ke rahim perempuan yang lain. Selalunya akan ada bayaran yang dikenakan bagi proses penyewaan rahim tersebut. Kaedah ibu tumpang ini adalah satu kaedah moden yang terhasil melalui kajian dan ianya bukti dalam menghasilkan zuriat. Namun, bagaimana pandangan Islam terhadap kaedah ini? Adakah ini benar-benar menepati kaedah syariat? Berdasarkan kaedah ibu tumpang ini, terdapat beberapa gambaran bagaimana kaedah ini dilakukan. Ianya diringkaskan seperti berikut. Yang pertama, sperma dan ovum pasangan suami isteri disenyewakan di luar kemudian dipindahkan ke rahim perempuan ajnabi yang lain. Yang kedua, sperma dan ovum pasangan suami isteri disenyewakan di dalam kemudian dipindahkan ke rahim lelaki yang lain bagi yang berpoligami. Yang ketiga, sperma dan ovum diambil dari lelaki dan perempuan yang berlainan disenyewakan di luar dan kemudiannya dipindahkan ke rahim perempuan ajnabi yang lain. Dan apabila telah selamat melahirkan anak, maka diserahkan kepada mereka yang menginginkan zuriat. Yang keempat, sperma si suami disenyewakan dengan ovum perempuan ajnabi yang mana perempuan tersebut akan mengandungkan anak mereka, dan apabila selamat melahirkan anak mereka, maka diserahkan kembali kepada ibu bapa mereka semula. Yang kelima, akhir sekali, ovum si isteri akan diambil bersama sperma dari lelaki ajnabi dan kemudian dipindahkan ke dalam rahim perempuan ajnabi dan lain. Dan selepas melahirkan anak mereka tersebut, maka diserahkan kepada pasangan mereka yang menginginkan anak itu semula. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Fahmi bin Abdul Halim. Nama matrik saya adalah 16 DGU21F1013. Juru ulama di kalangan muasyirin tidak membenarkan kelima-lima kaedah ini, atau dalam kata lainnya, penggunaan kaedah ini adalah haram bagi mendapatkan zuriat. Ini seperti mana yang telah diputuskan oleh Badan Fatwa Dunia seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami daripada Arab Saudi dan juga Majma' Al-Buth Al-Islamiyah Mesir. Majma' Al-Buth Al-Islamiyah melalui fatwanya yang telah dikeluarkan melalui Dar Al-Ifta Al-Mishriyah menyebut adapun penyewaan rahim hukumnya adalah haram. Pada syarak fatwa, Majma' Al-Buth Al-Islamiyah telah mengeluarkan keputusan nombor 1 pada 29 Mac 2001 yang mengharamkan penyewaan rahim. Para ulama fiqh kontemporari juga sepakat mengenai keharamannya. Salah satu sebabnya adalah kerana tidak dapat dipastikan siapa ibu yang sebenarnya bagi bayi itu, disebabkan terdapat pihak ketiga, sehingga timbul permasalahan tentang siapakah yang lebih berhak menjadi ibu bayi itu. Apakah wanita pemilik setelah ovum yang darinya tercipta janin itu dan yang membawa seluruh sifat, atau wanita yang di dalamnya rahim. 5 asas kaedah fiqh yang perlu diketahui. Al-umuru bima qasidiha, setiap amalan berdasarkan niat. Al-yaqinu la yazulu bisyakka, perkara yang tidak boleh dihilangkan dengan syarak. Al-masyaqqu tajlibu at-taysir,
Setiap kesukaran membawa kepada keringanan. Ad-dararu yuzal. Setiap kemudaratan perlu dihindarkan. Al-adatu muhakkamah. Setiap adat boleh dijadikan hukum. Masuk fi'l. Niat bermaksud suatu lintasan dalam hati untuk melaksanakan suatu perkara. Hadis riwayat Sayyidina Umar. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya kedudukan bagi amalan tersebut adalah tertanduk kepada apa yang diniatkan. Kerana menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang adalah haram walaupun sperma dan ovum atau selainnya daripada keduanya diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana berlaku kekeliruan dari sudut nasab anak. Dua sumbangan sperma, ovum, embrio, rahim oleh pihak ketiga atau pengguna lain-lain kaedah adalah haram di sisi syarak. Menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam walaupun sperma dan ovum adalah diambil daripada pasangan suami isteri yang sah kerana ia akan menyebabkan berlakunya kekeliruan nasab anak yang akan dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hakim bin Muhammad Farouk dari DGU 2A, nombor kad matriks di 16 DGU 21 S1007. Kesimpulan yang kita boleh buat daripada video ini dengan melihat pada isu ini, pengharaman bagi kaedah ini adalah bertitik tolak dari maqasid syariah, iaitu prinsip hifz nas yang bermaksud menjaga nasib keturunan. Penggunaan kaedah ibu tumpang boleh menyebabkan berlakunya pencampuran nasab yang mana boleh menimbulkan keraguan dan juga kecelaruan. Dengan membenarkan penggunaan khidmat ibu tumpang sudah tentu akan membawa kepada kecelaruan nasab, identiti dan juga keturunan, dan lebih besar lagi boleh membawa kepada pergaduhan serta pemusuhan jika masing-masing mendakwa anak itu merupakan anaknya sendiri. Justru setelah bincang, kami dengan tegas mengatakan bahawa hukum menggunakan khidmat ibu tumpang adalah haram. Sesungguhnya anak itu merupakan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh menahannya daripada dikurniakan kepada sesiapa juga yang dikehendakinya. Mungkin ini boleh dianggap sebagai ujian yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk melihat sejauh mana seseorang itu mampu untuk bersabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan penjelasan ini dapat memberikan sedikit pencerahan berkaitan hukum menggunakan khidmat ibu tumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.